Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Direct to the point, hari ini PAS menyatakan komitmen kononnya akan menyatakan komitmen mempertahankan hak rakyat Sabah menjelang pilihan raya negeri Sabah. Kita nak ketawa dulu lah kan. Secara terus terang, netizen, terutamanya pengikut-pengikut dalam konten saya dalam channel Nazilin Unity menolak secara jelas dan terangnya. Mereka kata tolak PAS. Kenapa? Kata netizen yang kebanyakannya rakyat Sabah, mereka kata di Sabah sudah terlalu banyak parti daripada semenanjung Malaysia. Di Sabah sudah terlalu banyak parti yang bukan lokal. Jadi kata mereka, sudah waktunya untuk menghadkan, menolak parti-parti bukan lokal terutama dari semenanjung Malaysia. Mereka menjadikan Sarawak sebagai contoh. Kata mereka, lihat saja Sarawak tidak dinodai oleh parti-parti daripada semenanjung Malaysia. Akhirnya kata mereka, Sarawak menjadi negeri yang sangat hebat dan mempunyai suara yang kuat di parlimen maupun dalam apa-apa perkara. Tapi di Sabah, pelik, tapi benar. Sekarang PAS pula nak menyusup masuk berkuasa kononnya di Sabah. Yang menjadi tanda tanya ialah apa yang PAS nak pertahankan hak rakyat Sabah. Penduduk Sabah kata beginilah kepada PAS. Kata mereka, kata orang Sabah, kau jaga dululah sawah padi kau, baru tolong jaga padi orang. Macam itulah lebih kurang kan. Kalau sawah padi sendiri pun tidak terjaga, nak bantu sawah padi orang buat apa lagi? Di Sabah kami cukup. Di Sabah kami cukup untuk berjuang untuk negeri kami sendiri. Tak perlu lagi lah PAS, Perikatan Nasional, nak mahu ataupun mahu cuba-cuba nak kononnya membantu rakyat Sabah. Karena kata netizen, kami tahu kamu mempunyai niat ataupun ada udang di sebalik batu. Itu antara yang disebut oleh netizen, khususnya rakyat di Sabah. Tapi sebelum itu tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% mendidik dan juga merawat imun badan kita serta mengajar imun badan kita mengenal mana lawan, mana kawan dalam tubuh badan kita. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, kita kena penyakit. Apabila imun badan kita bodoh, kita juga tak sembuh-sembuh daripada penyakit. Tapi apabila imun badan kita menjadi sangat bodoh, kita juga dilawan atau diserang oleh imun badan itu sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, maka imun badan kita dididik menjadi bijaksana, menjadi kuat, tetapi seimbang sehingga kita sangat kuat untuk melawan penyakit. Imun badan kita menyembuhkan kita daripada akar penyakit. Dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Ini produk lulus KKM, halal dan diberakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Baiklah, tindakan PAS melalui Taqiyuddin Hasan menyatakan komitmennya untuk mempertahankan hak dan kepentingan rakyat Sabah jika diberikan mandat dalam pilihan raya negeri yang akan datang, bukannya disambut oleh rakyat Sabah, tetapi jadi ejekan dan sendaan. Kata mereka, bandingkan dululah kamu PAS, katanya kamu boleh pertahankan Sabah. Tapi lihatlah negeri yang kamu perintah, 4 buah negeri. Apa dia? Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Sejauh mana kamu dapat perintah sehingga maju? Jangan sampai kau pula nak jadikan Sabah seperti Kelantan, kata netizen. Apabila Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata, parti itu konsisten membangkitkan isu berkaitan Sabah termasuk pelaksanaan perjanjian 1963, pembangunan luar badan dan pembasmian kemiskinan. Saya hampir tergelaklah. Saya terketawa apabila ada orang semenanjung Malaysia, parti PAS yang cuba mau bercakap tentang isu-isu berkaitan MA 63, pembangunan luar badan dan pembasmian kemiskinan. Ini macam orang yang mau ajar itik berenang lah, macam tu kan. Tempat negeri yang mereka perintah sendiri pun tak maju-maju. Nak pula datang ke Sabah, nak majukan Sabah. Kami pahamlah kamu mempunyai niat untuk mendapatkan pengaruh politik semata-mata.
Coba kalau bukan pengaruh politik, mana ada kau akan buat tentang pembangunan luar bandar, pembasmian kemiskinan dan sebagainya. Dan sebenarnya apa yang beliau cakap ini ialah ini adalah perkara yang telah dijanjikan oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sudah terdahulu menyatakan perkara itu dan saya nak beritahu kepada anda semua. Anwar Ibrahim baru 3 tahun menjadi Perdana Menteri, sudah banyak isu dalam ME63 telah dia tunaikan. Satu-satunya Perdana Menteri yang telah membuat perkembangan ME63 paling besar yang pernah berlaku. Dia baru 3 tahun. Yang lain berpuluh-puluh tahun jadi Perdana Menteri, tiada perkembangan besar pun dalam ME63. Sabah masih ketinggalan pun dari segi pembangunan. Sekarang pas pula nak masuk konon beri kami mandat untuk memajukan. Aduh, ini betul-betul tak payahlah. Lebih kurang macam itulah. Kita di Sabah cukup kuat sudah dengan parti-parti yang ada di sini. Oke, cukup sudah kita ada parti PKR, kita ada parti AMNO, kita ada parti Gabungan Barisan Nasional, kita ada GPS, kita ada GPS pula, GRS, kita ada parti-parti yang lokal yang lain. Nak tambah lagi tak payahlah. Aku rasa pas nih kan, lebih baik eloklah dia hanya ada di Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah sajalah. Tak perlulah menyibuk-nyibuk ke Sabah. Karena salah satu komen daripada Green Beer kata, Perdana Menteri ke-10 lebih awal lagi beri komitmen berkaitan dengan rakyat Sabah dan Sarawak. Beberapa reformasi dan perjanjian yang lama tertangguh sejak era Mahathir hinggalah kepada Muhyiddin telah pun dilaksanakan oleh Anwar Ibrahim dan lain-lain perancangan sedang berjalan. Pas nak pertahankan apa? Tanah sendiri pun pajak kepada tauke. Lagi-lagi nak temberang. Apa sebenarnya yang PAS boleh tawarkan kepada Sabah? Itulah persoalan dia. Kalau ikut betul-betul rakyat di Sabah nih menolak sebenarnya parti-parti seperti itu. Kata mereka belum masuk di Sabah pun sudah membawa perkara yang tak baik. Jadi kenapa pula pas nak hege-hege lagi nak masuk Sabah? Cukuplah kata mereka. Rakyat nak kebenaran menyatakan dalam ruangan komen, nak pertahankan hak siapa? Transformasi Sabah kepada Kelantan. Kelantan itu jauh lebih mundur daripada Sabah, kata beliau. Jadi nak jadikan Sabah pula macam Kelantan, sudahlah, tak payahlah bermimpi. Lebih baik kamu majukan Kelantan, Perlis, Kedah dan Terengganu. Jangan lagilah menyibuk-nyibuk nak konon pertahankan hak Sabah lah apalah. Aduh, dulu masa berkuasa tidak juga terlampau berjuang untuk kesejahteraan ME63. Tapi tak apalah. Kalau itu juga kehendak dia, cobalah. Tapi yang pastinya menurut penganalisis politik tiada ruang untuk PAS bertapak di Sabah. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Azmin, Muhyiddin dan Mahathir dengan tanda petik mati bersama, ini ulasan yang paling berani dan panas. Saudara-saudara sekalian, ini ialah ulasan yang tak mati jasad, tapi legasi pengaruh dan kepercayaan rakyat yang sudah dikuburkan serentak. 3 watak, 1 pengkuburan. Azmin, Muhyiddin dan Mahathir. Inilah bukan kisah kematian fisikal, tapi kematian moral, prinsip dan perjuangan palsu. Yang pertama, Mahathir ialah wira lama yang tak tahu bila perlu diam. Mahathir pernah disanjung sebagai bapa pemodenan, tapi akhir hayat politiknya penuh dengan dendam, kekeliruan dan penghinaan terhadap reformasi yang dia sendiri hancurkan. Dia hidup cukup lama untuk lihat dirinya berubah dari penyelamat kepada perosak. Bahkan kini kembali tular di media sosial tentang doa-doa pemimpin-pemimpin yang lama supaya Mahathir dapat melihat kerosakan yang telah diciptanya. Adakah itu telah dimakbulkan? Entahlah, Anda tulis sendiri dalam ruangan komen.
Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita jadi lemah, kita kena penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh, imun badan kita lemah, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Dan apabila imun badan kita menjadi sangat bodoh, ia juga mengganas daripada dalam lalu menyerang tubuh badan kita sendiri. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Apabila imun badan kita menjadi kuat, maka imun badan kita itu akan menyerang penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu diserang, disembuhkan, dihancurkan oleh imun badan kita sendiri, maka kita bebas daripada sebarang jenis penyakit. Dapatkannya sekarang melalui nomor telepon yang tertera. Baiklah, yang kedua. Muhyiddin pula adalah Perdana Menteri tanpa mandat, abah tanpa maruah. Muhyiddin naik sebagai abah penyelamat kononnya, tetapi dikenang sebagai watak gelap langkah Sheraton. Semasa rakyat terkurung dan susah, kerajaannya sibuk bahagi projek dan kontrak. Dia jatuh bukan kerana ditolak lawan, tapi kerana diludah rakyat. Muhyiddin jatuh bukan kerana melalui undi rakyat, tetapi beliau dikhianati sendiri oleh rakan yang telah bersama-sama melaksanakan pengkhianatan bersama, yaitu langkah Sheraton. Ketiga, Azmin Ali ialah pengkhianat paling konsisten. Beliau pernah dijulang sebagai pewaris Anwar, tapi akhirnya jadi pencacai pengkhianat. Demi kuasa sekejap dia sanggup buang prinsip. Dan hari ini dia bukan hero, bukan juga musuh, cuma bahan jenaka. Ironi terbesar ialah ketiga-tiga mereka bersekongkol menjatuhkan Anwar. Tiga-tiga pernah pegang tampuk kuasa, tapi tiga-tiga jatuh tanpa hormat. Takziahlah untuk legasi mereka. Kerana apabila kuasa dibina atas pengkhianatan, akhirnya ia dikambus tanah sejarah tanpa nisan. Sebagai penutupnya, saudara-saudara sekalian, jangan lupa tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sejarah akan ingat, tapi bukan dengan bangga. Azmin, Muhyiddin dan Mahathir mati bersama bukan dalam satu liang lahat, tapi dalam satu nota sejarah gelap yang rakyat akan baca dengan rasa kecewa dan jijik, dan Anwar terus melangkah. Saudara-saudara sekalian, tahniahlah diucapkan kepada langkah Sheraton, tetapi takziah juga kepada tiga sekawan ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang panas ini. Setujukah Anda? Kita jumpa lagi. Bye-bye.